Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya mendoakan kamu semua sihat-sihat selalu. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama di dalam kelas pembelajaran pendidikan Islam. Jadi tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan ibadah, iaitu fokus kepada sempurna solat. Jadi murid-murid semua solat subuh tak hari ini? Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang bersolat, alhamdulillah. Kalau ada yang tertinggal, Ustaz ingatkan kepada kamu, janganlah kita tinggalkan solat secara sengaja. Kalau boleh tu kita kena bangun awal untuk kita sembah sembahyang. Hari ini subuh masuk pukul berapa? Kat pukul 6 lebih, pukul 6, 5 minit macam tu lah lebih kurang. Jadi kita kena bangun sembah sembahyang subuh. Okey, kerana sembahyang ini merupakan tiang agama. Kalau sekiranya kita tak sembahyang, maksudnya kita telah meruntuhkan tiang agama. Maksudnya di sini diumpamakan sembahyang ini dia ada tiang dia. Umpamakan seperti rumah. Rumah kita yang kita bina, yang kita tinggal ni ada tiang-tiang dia. Ada dinding dia, ada tiang dia. Barulah terjadinya sebuah rumah. Kalau binaan itu, satu bangunan itu tidak ada tiang, maka tidak jadilah bangunan ataupun tidak jadilah rumah. Kalau tiang tu runtuh satu, maka rumah pun boleh runtuh. Begitulah juga dengan bangunan. Kalau nak buat sesuatu mesti ada asas dia, ada tiang dia. Tiang itulah yang menguatkan binaan tersebut, yang menguatkan rumah, yang menguatkan bangunan. Jadi begitulah juga dengan solat. Solat merupakan tiang agama. Kalau kita tinggal sembahyang secara sengaja, jadi kita telah meruntuhkan tiang agama kita. Maksudnya kita jadi orang yang kita yang berdosa kepada Allah, jadi orang yang tak elok. Orang yang melakukan dosa kepada Allah. Kerana solat ini merupakan satu perintah kewajipan ke atas semua umat Islam, tak kira lelaki, tak kira perempuan, semua orang Islam kena sembahyang. Walaupun seseorang itu dalam kesakitan, dalam penyakit, difardukan juga sembahyang. Kalau orang sakit pun kena sembahyang mengikut tata cara yang tertentu. Kalau tak boleh sembahyang sambil berdiri, kena sembahyang sambil duduk. Macam itulah contohnya. Sembahyang kan kena berdiri kan. Kalau tak boleh sembahyang sambil berdiri, contohnya kaki dia patah, dia kena sembahyang sambil duduk. Kalau dia tak boleh sembahyang sambil duduk pun, dia tak boleh berdiri, dia duduk pun tak boleh, dia kena sembahyang sambil berbaring. Kalau berbaring pun tak boleh, dia kena sembahyang sambil tidur. Kalau tidur pun dia tak boleh nak gerak apa dah. Dia kena guna isyarat lah. Kita guna isyarat mata ataupun isyarat jari. Jadi sembahyang ini merupakan satu perintah yang wajib daripada Allah kepada hamba-Nya, pada orang Islam. Jadi Ustaz nak bagi tahu kepada kamu hari ini, kita akan mempelajari tentang perlakuan solat. Pada minggu lepas kita telah membaca beberapa tajuk yang berkaitan dengan solat. Contohnya takrifan solat, lagi pengertian solat, niat solat. Dan hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu kamu buka muka surat 108, muka surat 108 murid-murid. Jadi kita sambung pelajaran hari ini, iaitu muka surat 108.
Pada minggu yang lalu kita telah pelajari, kita tengok muka surat ni, kita ulang kaji sedikit, buat sedikit revision, sedikit murajaah ataupun sedikit ulang kaji. Yang ni kita tengok tentang solat. Kita telah pelajari tentang solat. Hari ini kita tengok balik rukun solat. Ustaz ulang balik secara ringkasnya. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Jadi dalam sembahyang ada rukun-rukunnya. Rukun ni adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Sekiranya kita tidak lakukan rukun ini, maka solat kita tidak sah. Jadi Ustaz nak tanya kepada kamu, tahukah kamu rukun dalam solat? Ni Ustaz ulang balik pelajaran yang lalu. Jadi rukun dalam solat ni ada 13. Ada 13 yang Ustaz salin di atas ni. Ini adalah secara ringkasan dia. Kamu hafal yang depan ni dulu 13 rukun solat adalah ini 13 ni. Dini, tafa, roki, sudu, duta, sesat. Di yang pertama, rukun yang pertama adalah berdiri. Nak sembahyang kena berdiri. Kalau dia tak boleh berdiri, dia kena duduk lah. Tak boleh berdiri, kena duduk di atas kerusi. Kalau dia sakit, dia kena duduk lah. Kalau dia boleh berdiri dengan kemampuan, dia kena berdiri dengan kemampuan. Itu maksud dia berdiri. Yang kedua, kena niat. Kena apa? Niat. Niat ini adalah kita niatkan di dalam hati ketika dalam takbiratul ihram. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kita letakkan tangan di sisi dada kita, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sambil itu kita niat. Tak sebelum tu niat ni adalah semasa dalam hati. Sebelum kita nak niat tu, kita lafazlah takbir, lafazlah niat dulu dengan usalli. Kalau sembahyang subuh, usalli fardhu subhi rak'ataini. Muka surat ni, muka surat 107. Kalau nak sembahyang subuh, sebelum kita angkat takbir tu, usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sekali lagi Ustaz ulang, usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sembahyang zuhur, niat solat zuhur, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niat solat asar, usalli fardhu al-asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Arba'a raka'atin ni maksudnya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang maghrib, niat solat maghrib. Sebelum kita angkat takbir tu, kita niat dulu, kita lafazkan niat dulu. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lepas tu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita niat dulu, baru kita lafaz takbir. Kemudiannya salat isya, usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaatin, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita takbir, Allahu Akbar. Jadi niat di dalam hati ni kena kita hadirkan dalam hati kita ini. Perasaan kita hendak sembahyang. Nak sembahyang apa? Sembahyang zuhur contohnya. Sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita sunatkan untuk kita lafazkan niat tadi. Usalli fardhal asri zuhri, sembahyang zuhur. Jadi niat kena dalam hati ni adalah wajib, dan lafaz niat adalah sunat. Kemudian kita lihat pula rukun yang ketiga adalah dinita. Yang pertama tadi di, yang kedua ni, yang ketiga ta. Ta tu takbiratul ihram. Kita melafazkan Allahu Akbar. Lafazkan kalimah ini. Allah Maha Besar. Yang bermaksud Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kamu deparkan tangan kamu ni. Tangan ini mestilah menghadap ke arah qiblat. Qiblat tu adalah arah Kaabah. Arah qiblat. Di Mekah lah. Okay, tengok ni. Tangan ni mesti merapatkan
mesti buka macam ni, dan ibu jari ni mesti sampai ke anak telinga macam ni. Separas nah, tak boleh sebelah tinggi sebelah rendah, tak boleh nah, kena separas. Barulah kita ikut semayang secara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat macam ni. Kemudiannya kalau perempuan pula macam ni, okey, tengok. Lafaz takbir di hujung jari kamu ni, di hujung tangan ni, jari kamu ni, yang bagi murid-murid perempuan. Okey, tengok tangan dia ini separas dengan dekat dengan apa ni? Dengan dagu macam ni. Gambar dia macam ni. Melihatlah. Jadi boleh tiru macam ni. Paras ni ya. Tengok. Kalau ni dalam dia ni, dalam telekung. Ni luar telekung macam ni, nampak macam ni. Okay, tangan pun macam tu juga nah. Jadi kamu jangan depa sangatlah tangan tu, kamu kena tutup sikit nah. Kalau lelaki berbeza dengan lelaki, kena buka macam ni. Cuba buat. Allahu akbar. Okey, cuba buat. Kalau perempuan macam ni, Allahu akbar. Sambil itu mata kena melihat tempat sujud. Jangan tengok ke depan, tengok tempat kita nak sujud. Dan jangan duk puling kiri kanan. Jangan duk giling kepala apa. Kena tengok ini betul-betul. Okay, kaki ni kena V. Kena macam tu. V. Bentuk dia V. Itu. Tak boleh jauh sangat. Kangkang sangat pun tak boleh juga. Jarak macam ni saja. Perempuan pun sama. Jadi perbuatan ini dinamakan sebagai takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Angkat takbiratul ihram dengan melafazkan Allahu akbar. Tengok gambar ni betul-betul. Allahu akbar, cuba buat. Okay, yang mula rukun yang pertama berdiri, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram. Dinita, cuba sebut dinita. Di diri, ni niat, ta takbir. Dinita, ta takbir. Takbiratul ihram. Allahu akbar, cuba buat. Okey, bagus. Okay, kemudian kita lihat rukun yang keempat. Selepas takbiratul ihram, rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah. Dah takbir tu, sepatutnya disunatkan baca doa iftitah. Tetapi doa iftitah merupakan perkara sunat. Jadi hari ini kita belajar perkara-perkara yang rukun. Perkara sunat kita tak belajar. Sepatutnya dah kita takbir macam ni. Ke atas ni Allahu akbar. Sepatutnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita baca itu. Subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okay, yang tu adalah doa iftitah. Itu bukannya rukun, yang tu adalah sunat, disunatkan. Jadi kita tak belajar yang tu hari ni. Jadi kita terus forward, kita terus lihat kepada membaca surah Al-Fatihah. Okay, rukun yang keempat adalah membaca suratul Al-Fatihah, suratul Fatihah. Ya Alham tu lah, surah Alham tu yang kamu kata Alham tu. Kamu kena tahu kalau sebut Al-Fatihah tu bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita, ustaz tanya, cuba baca surah Fatihah. Tak tahu ustaz, macam mana mula ngapa? Yang Alham tu lah. Lepas tu baru kamu boleh baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dia tahu pun baca sampai habis, sampai waladhdallin amin. Tapi bila orang suruh baca surah Fatihah, dia tak tahu. Sebenarnya Alhamdulillah tu adalah nama surah Al-Fatihah. Okay, cuba tengok. Selepas takbiratul ihram, kedudukan tangan kamu macam ni, macam gambar ni Tangan kanan di atas tangan kiri, genggam macam ni, dan mesti berada di atas daripada pusat. Ni pusat kamu. Kalau dalam ni nampak pusat, tangan itu berada di atas daripada pusat, maksudnya atas daripada perut. Berhampiran dengan dada kamu. Kalau nak atas sikit pun boleh, kalau macam ni pun tak boleh. Jangan bawah, jangan tangan di sini. Kalau tangan di sini, maksudnya solat kamu tak sempurna lah. Sebab hari ni kita belajar tajuk sempurna, solat sempurna. Tu solat sempurna ni. Jadi kalau kamu buat tak betul, jadi solat tak sempurna.
Okey, macam ni nah. Bagi murid perempuan pula, okey, begitu juga nah. Tengok gambar. Okey, kamu buat macam ni. Maksudnya kamu beratkan di sebelah kanan, macam ni. Okey, di sebelah kiri macam ni nah. Okey, tengoklah gambar ni. Macam tu. Okey, dah buat macam ni. Dah semayang macam ni. Okey, macam ni. Bacalah surah Al-Fatihah. Macam mana surah Al-Fatihah? Dimulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca bismillah. Kerana bismillah ni termasuk daripada surah Al-Fatihah. Jangan baca Alhamdulillah, tak baca bismillah, tak boleh. Mesti kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca lah hati tak apa nah. Kalau nak baca terah pun boleh, nak baca Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setengah orang dia baca lah hati tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Boleh juga. Nah, macam tu pun boleh. Tapi yang penting kena baca Bismillahirrahmanirrahim ni. Kita cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah nah. Alhamdulillahirabbilalamin. Dah panjang. Min. Panjang. Ar-Rahmanirrahim. Ni Rahim. Bukan ni Rohin. Ni Rahim. Khi dengan mim jadi Khim. Panjang. Khim ni. Seterusnya. Maliki yaumiddin. Middin. Bukan midin. Middin. Tekankan huruf min dengan dah. Maliki yaumiddin. Seterusnya. Iyaka iya. Nanti jangan baca iyaka na. Salah. Mai baca iyaka na. Baca macam ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi yang penting kita boleh baca surah Al-Fatihah. Kalau yang tak lancar lagi pun tak apa. Kita masih belajar. Nah, ada yang masih baca dia tak terus lagi, tak apa, baca tak terus tak apa. Nah, kita kena belajar. Tak apa, nanti ustaz akan perbetulkan bacaan kamu. Janganlah kerana kita baca tak terus kita tak mau baca langsung, tak boleh. Nah, boleh baca, baca laju-laju. Kalau tak boleh baca lambat macam ustaz tu, ustaz baca slow motion tadi, ustaz baca slow nak bagi kamu dengar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Macam tu pun boleh. Jadi rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah maksudnya surah Al-Fatihah itu. Dia ada nyanyian ni, ada nyanyian lagu surah Al-Fatihah. Kalau kamu boleh, kamu tengoklah YouTube. Bunyinya macam ni. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang ni dia lain sikit. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan
mereka yang sesat. Jadi lirik dia tak semacam dengan lagu tu, kamu boleh ubah-ubah lah sikit tapi maksud dia sama saja dengan lagu surah Al-Fatihah. Kamu type dalam YouTube, search lagu surah Al-Fatihah, keluarlah lagu tu. Seterusnya rukun yang kelima adalah bila dah habis surah Al-Fatihah, sepatutnya kita baca, dibolehkan baca surah-surah pilihan macam Qul Huwallah, macam dah habis dah waladdallin amin, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, surah pilihan itu dia hukum dia sunat saja, jadi tak baca pun tak apa. Siapa dah baca dapat pahala lebih sikit, dapat pahala lebih lagi. Macam kita tengok kereta kan, kereta dia ada apa, sepatutnya dia ada tayar apa semua kan. Tapi nak bagi cantik kereta tu, kita bubuhlah aksesori dia, macam sport rim, aksesori kereta ya. Kita cat warna cantik-cantik, baru lagi nampak cantik. Jadi perkara rukun ditambah dengan perkara sunat dapat lebih lagi pahala. Macam tu juga dengan perbandingan kereta yang Ustaz beritahu tadi. Jadi dalam solat ni ada rukun, ada sunat. Ni Ustaz ulang balik rukun adalah perkara-perkara yang wajib. Sunat tu adalah perkara-perkara yang disunatkan. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat dapat pahala. Dia macam aksesori. Macam contoh baju kamu. Baju warna putih kan. Kalau kamu berjalan kan. Kamu pakai baju saja. Yang penting pakai baju. Kamu pakai baju putih. Nak pergi berjalan-jalan kan. Nak pergi berkelah ke. Tapi kalau nak bagi cantik lagi, pakailah baju yang ada warna-warni, lagi nampak cantik. Kan? Macam tu. Pakai dengan topi, itu sunatnya tu. Tapi yang penting kita pakai baju. Faham tak ni? Kalau tak faham nanti Ustaz akan terang lagi. Begitu juga dengan solat. Yang penting baca surah Fatihah. Tapi kalau nak baca Qul Huwallah pun lagi baik. Qul Huwallah tu adalah sunat saja. Seterusnya kita tengok perkara yang kelima, rukun yang kelima adalah dini tafaruk. Ruk ni adalah rukuk dengan tamak nina. Macam ni. Allahu Akbar. Macam ni. Sambil rukuk ni, daripada atas ni turun ke bawah ni, tangan letak di lutut macam ni. Jadi mesti bagi sama, belakang ni mesti sama. Kalau contoh Ustaz letak ayam atas kamu punya belakang kamu ni, dia tak tumpah. Nak cek dia sama tak sama tu. Kalau tak tahu ayam ni, mungkin kalau tak ayam dia tumpah, maksudnya kamu duduk rukuk tak sama. Ada dia rukuk dia berdiri macam ni sikit. Kepala dia macam tu. Jadi tak boleh lah, dia kena sama macam ni. Sambil rukuk kena baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ikut Ustaz. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maksudnya Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan kepujiannya. Jadi macam tu. Lepas tu, lepas rukuk, perempuan pun macam tu juga. Rukuk macam tu juga. Dia letak tangan di lutut di sini. Okey, kemudiannya i'tidal. Yang ke-6, lepas rukuk kita dah habis baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kita bangun i'tidal. I'tidal ni adalah kita bangun balik daripada rukuk kepada berdiri sebetulnya. Berdiri balik. Itu dinamakan i'tidal, iaitu berdiri seketika antara rukuk dengan sujud. Berdiri sat, dengan berdiri-diri terus sujud tak boleh. Berdiri sat. Lepas tu sunat dibaca Rabbana lakal hamdu. Baca ni sunat. Berdiri ni nak kata apa? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Bangun balik. Kata Rabbana lakal hamdu. Maksudnya wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Seterusnya dini tafaruki su yang ke-7. Sujud 2 kali dengan tamak nina. Sambil sujud dia gambar dia macam ni. Okey, sujud macam ni.
Kalau lelaki tangan dia buka macam ni, kalau perempuan dia tutup sedikit macam ni. Okey. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, tengok dalam YouTube banyak contoh-contoh semayang semayang secara yang sebenarnya. Okey, macam ni. Lelaki macam ni buka sedikit. Tangan mesti letak di atas lantai. Lekapkan kedua tapak tangan kamu di atas sejadah, di atas lantai. Dahi mesti kena lantai, tempat sujud, bahagian-bahagian sujud, dua tapak tangan, dahi, hidung, dan kedua kaki ni, dan juga lutut. Mesti berada di atas lantai. Kalau perempuan macam ni, perempuan kena tutup sedikit tangan dia macam ni. Okey. Ini adalah sedikit info anggota sujud ada 7. Yang pertama dahi 1, yang kedua 2 tapak tangan. Dahi 1, 2, 3 lah. Kemudian 2 lutut. Lutut mesti kena lantai, tempat sujud. Seterusnya semua hujung jari kedua kaki. Hujung jari ni mesti kena sujud, tempat sujud. Jadi kalau orang tanya, ustaz, tangan dia tak ada sebelah saja. Tak apalah, sebelah lah. Dia OKU, dia orang dia OKU. Kalau orang tu tak ada lutut, dia ada satu lutut pun tak apa, sebab dia OKU, buat macam mana kan. Seterusnya duduk antara dua sujud dengan tamak ninah. Allahu Akbar, baca ustaz lupa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ikut 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 3 kali ketika sujud. Ketika sujud macam ni baca 3 kali. Itu dalam chemistry solat kita dah buat dah. Amali solat. Jadi insya-Allah kalau buka sekolah nanti kita akan buat lagi. Okay, kemudian Allahu Akbar. Kita bangun daripada sujud. Kita baca yang ke-8. Dini tafaruki sudu. Yang ke-8. Duduk antara dua sujud dengan tamak nina. Duduk macam ni. Sementara kita sebelum tu, selepas ni kita akan sujud lagi kan. Okey, macam ni. Disunatkan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca macam ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu baca secara laju. Kalau kita nak belajar ni, kamu tak boleh laju-laju, baca perlahan-lahan dahulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, ni maksudnya, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku, kasihanilah aku, sempurnakanlah kekuranganku, angkatkan darjatku, kurniakanlah rezeki kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, sihatkanlah badanku, dan maafkanlah segala kesalahanku. Itu kita bermohon kepada Allah bagi kita ni sejahtera, sihat di dunia dan di akhirat. Ini bagi kita sihat di dunia lah ni, sihatkan badanku dan maafkanlah segala kesalahanku. Jadi kita banyak kena memohon kepada Allah SWT, kerana diri kita ni penuh dengan sifat kekurangan. Kadang-kadang kita sakit kan. Jadi yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Jadi ada orang tanya pula, ustaz ni duk cakap aku dengan Tuhan tak apa kan ni? Duk cakap dengan Allah, wahai Tuhan aku, ampunilah dosaku ni. Bolehkah? Okey, kalau dalam sembahyang ni bolehlah dicakap cakap aku. Kita membahasakan diri kita. Kita guna kata ganti nama aku, dibolehkan dalam ibadat, dalam solat ni. Cakap dengan Allah. Bukan untuk sombong. Cakap aku tu bukan bermaksud kita sombong. Tetapi kalau kita bercakap aku dengan manusia, itu menunjukkan diri kita sombong. Jadi jangan guna cakap aku dengan kawan-kawan. Kata Wan, mai sini tak? Aku nak ambil pen kat hang. Tak boleh cakap aku tak elok.
Cakap saya. Dengan kawan-kawan cakap cakap saya. Hang pun jangan guna. Nah, cakap guna kamu. Gunakan bahasa surat. Wan datang ke sini. Saya nak guna pensel kamu, boleh tak? Macam tu. Dengan guna cakap aku hang, tak elok. Jadi kita akan teruskan lagi. Cukup untuk setakat hari ni. Yang ni dulu. Ini Ustaz akan sambung hari lain. Ustaz tanda sikit. Kita akan tanda sikit hari ni. Kita berhenti di sini. Kita wakaf kat sini dulu, Ustaz. Sebab kalau banyak-banyak nanti kamu tak ingat. Yang ni Ustaz bagi tahu saja. Yang ni adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir keadaannya macam ni. Sebab ada latihan nanti kita nak kena buat. Gambar dia Ustaz tunjuk gambar. Dalam buku latihan tu kamu kena tahu. Ni duduk macam mana? Duduk tahiyat awal ke duduk tahiyat akhir? Okey, ni duduk tahiyat akhir. Okey, yang ni adalah gambar memberi salam. Semayang ni memberi salam. Okey, ni kena bagi salam, beri salam. Okey, tak apa, nanti kita akan sambung lagi. Kelas ini kita akan sambung lagi. Cuma kita akan sambung teruskan latihan. Jadi kita berhenti kelas kita setakat ini saja. Dekat sini saja. Nanti kita akan sambung lagi muka surat 111. Seterusnya murid-murid kita buka muka surat 114. Murid-murid buka 114. Okey, kita cuba jawab. Lorekkan jawapan yang betul. Nombor 1. Okey, lorekkan jawapan yang betul. Nombor 1, sahaja aku menunaikan solat fardu apa 2 rakaat. Yang ni 2 rakaat. Subuh ke zuhur? Atas subuh. Okay, Ustaz dekat sikit Okey, nombor 1, lorekkan yang mana satu? Saja aku menunaikan solat fardu apa? Ni subuh, yang ni zuhur, 2 rakaat. Semayang apa yang 2 rakaat? Semayang waktu awal pagi. Subuh ke zuhur? Zuhur. Zuhur betul tak? Salah. Semayang subuh yang betul. 2 rakaat. Okay, lorekkan. Okay, kalau boleh buat sendiri dulu. Kalau Ustaz nak buat jawapan, kamu stop dulu. Kamu buat dulu. Lepas tu, tengok betul tak? Lepas tu tekan play. Sama tak jawapan kamu dengan Ustaz? Okay. Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur. Berapa rakaat? 3 ke 4 rakaat? Yang ni 3, yang ni 4. Zuhur. Okay, tanda sikit ni zuhur. Ni zuhur. Berapa rakaat? 3 ke 4? Okay, stop dulu video. Kamu buat, pilih dulu. Sama ke tak dengan Ustaz? Ya, stop dulu. Okay, cuba buat. Kemudiannya, jawapannya zuhur berapa rakaat? 4. Siapa buat bawah ni betul. 4 rakaat. Seterusnya nombor 3. Sahaja aku menunaikan solat fardu apa? 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Maghrib ke asar? Yang mayang apa yang 4 rakaat? Mayang tak bagi clue. Mayang tu pada waktu petang. Mayang maghrib kan mayang asar pada waktu petang. Okay, stop dulu video. Cuba cari jawapan. Buat dulu. Tengok pilih yang ni ke yang ni. Stop dulu video. Okay, dah siap. Kamu tekan play. Okay, jawapannya adalah asar. 4 rakaat lah asar. Okay. Seterusnya. Soalan nombor 4. Sahaja aku menunaikan solat fardu apa 3 ke 4 rakaat? Maghrib ni. 3 ke 4 rakaat? Okay, stop video dulu. Cuba buat. 3 ke 4? Maghrib ni. Mayang maghrib. Mayang maghrib. Berapa rakaat? Okay, stop dulu video. Buat dulu. Okay, dah stop. Okay, jawapannya adalah 3 rakaat. Yang terpaut buat atas betul. Seterusnya nombor 5. Sahaja aku menunaikan solat fardu apa? 3 ke 4 rakaat? Ni semayang Aisyah. Mayang Aisyah ni. Aisyah waktu malam. 3 rakaat ke 4 rakaat? Bukan waktu senja, waktu malam. Pukul 8.40 tu. Mayang Aisyah. Berapa rakaat? 3 ke 4? Okay, stop video dulu. Cuba buat. 3 atas, bawah 4. Mana yang betul? Mayang Aisyah 3 ke 4? Jawapannya adalah 4. Aisyah 4 rakaat. Okay, sekarang tengok muka surat sebelah lagi. Okay, arahannya berbunyi begini. Namakan perlakuan solat. Namakan perlakuan solat. Okay, sekarang kita baca. Ra-ru kaf wa ngaqaq. Rukuk. Mana rukuk? Rukuk macam mana rukuk? Rukuk dalam solat. Dia duduk macam ni. Dia duduk diri gitu, dia duduk gitu. Yang mana? Inilah bawah ni. Ini adalah
Rukuk. Tulis. Ra, ru, kaf, waw, nga, kok. Sambil tulis, sambil ajar. Ra, ru, kaf, waw, nga, kok. Rukuk. Okey, siap. Sekarang kita baca sin, su, jim, waw, dal, jud. Sujud. Mana satu gambar sujud? Okey, stop video dulu. Cuba cari. Tunjuk dengan tangan. Yang mana? Okey, dah tunjuk. Okey, teruskan video kamu. Okey, jawapannya adalah yang ini. Yang ni sujud. Sin, su, jim, waw, dal, jud. Sujud. Yang ni sujud. Yang 7 anggota badan tu mesti melekat di tempat sujud. Terusnya alif ain ya, ta ti, dal alif lam dal, i'tidal. I'tidal ni adalah perbuatan selepas kita rukuk. Lepas kita rukuk, kita i'tidal, kita bangun balik. Yang mana satu? Antara yang ni dengan yang ni, yang mana satu? Yang ni berdiri juga, ni berdiri juga, yang mana satu? Okey, stop dulu video. Cuba buat dulu yang mana? Okey, jawapannya ialah yang ini. Alif ain ta ti, dal alif lam dal, i'tidal. Dia rukuk dulu, lepas tu dia bangun balik. Dia bangun balik ni lah panggil i'tidal. Dia bangun balik, macam ni. Dia diri balik. Lepas dia rukuk. Mula dia rukuk macam ni. Lepas tu dia bangun balik i'tidal macam ni. Okay, seterusnya ta, kaf, tak, ba, ya, bi, ra, ra, ta, alif lam, tul, takbiratul, alif, ha, ra, alif, mim, ram, ihram, takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Okay, sekarang antara dua ni, yang ni kah yang ni? Okey, jawapannya ialah yang ni, takbiratul ihram. Ta, kaf, tak, ba, ya, bi, ra, ra, ta, alif, lam, tul, alif, ha, ra, alif, mim, ram, ihram, takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram. Seterusnya dal, waw, du, dal, waw, kaf, du, duduk, duduk, ta, ta, shin, ha, syah, ha, dal, hud, tasyahud, alif, a, kha, ya, ra, khir, akhir, duduk, tasyahud, akhir. Yang mana? Antara dua ni, yang mana satu? Dua-dua duduk. Tapi yang ni dia menoleh ke kanan. Ini menoleh ke kanan. Yang mana satu? Okay, yang ni lah jawapannya. Duduk tasyahud. Okay, tulis ni. Dal, waw, du, dal, waw, kaf, du, duduk. Ta, ta, shin, ha, syah, ha, dal, hud, tasyahud. Tasyahud. Ambil yang ni lah. Tak celui tulis bawah ni. Alif, a, kha, ya, ra, khir, akhir. Tak celui tulis bawah ni. Duduk tasyahud akhir. Kalau tak celui lagi, kamu kena kecilkan tulisan kamu. Kecilkan tulisan kamu. Seterusnya mim, mim, mem, ba, be, ra, ya, ri, memberi, sin, sa, lam, alif, mim, lam, salam, memberi salam. Yang mana satu? Yang atas ni adalah memberi salam. Mim, mim, mem, ba, be, ra, ya, ri, memberi, sin, sa, lam, alif, mim, lam, salam, memberi salam. Jadi Ustaz harapkan kamu semua dapat buat latihan ini dengan betul hari ini. Jadi apa yang penting, Ustaz harapkan kamu dapat memahami tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada latihan yang akan datang. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.